beberapa. Okey. Tadi minggu lepas pun tak ramai masuk kan. Jadi tak apalah. Kalau kamu tengok video yang minggu lepas, hari ni sambungan lah kepada minggu lepas punya. Okey. Dan kita masih dalam tajuk tangent, kita masih nak siapkan beberapa lah jenis tangent yang perlu kita buat. Okey. So okey, jadi untuk kali ni tangent yang bina satu garisan yang bertangent kepada dua bulatan yang menyentuh secara dalam. Okey, yang menyentuh secara dalam. Maksud dia garisan lurus tu, okey, satu garisan tu dia akan bersilang antara dua bulatan tu, dia menyentuh. Kalau macam ni dia panggil secara dalam. Okey, dia macam kalau dari bawah ke atas sebelah sini ataupun dari barat atas sebelah kiri ke bawah sebelah kanan. Yang tu yang dipanggil secara dalam. Dalam buku teks ada tunjuk contoh dia, tapi saya nak terus tunjuk contoh dekat sini lah. Okey, kalau macam kes ni, okey, macam biasa kita akan sambungkan titik tengah kedua bulatan. Sambungkan titik tengah kedua-dua bulatan. Okey, dah sambung. Kita akan cari titik tengah lah. Bila dah buat macam ni, kita akan cari titik tengah antara dua bulatan ni. Okey, ni kita buka besar lebih pada separuh. Tanda bahagian atas dan bawah. Okey. Kemudian saya tandakan kat sini, contoh dia dapat titik tengah dekat sini. Kita akan buat semi bulatan. Okey, kita akan buat semi bulatan. Di sini pusing sampai sini. Okey. Kita buat satu semi bulatan. Okey, dari sini sampai ke sini. Okey, lepas tu kita akan buat, nak buat apa? Kamu rasa nak buat apa? Okey, kita akan buat ni lah. Okey, tengok dia punya nilai jari dia. Okey, bulatan ni yang besar. So kita akan ambil 35, tambahkan dengan jari bulatan yang kecil 20. So kita akan dapat 55. Okey, 35 tambah 20, 55. So kita buat bukaan 55. Buka 55. Okey, letak dekat titik tengah bulatan yang besar ni, bulatan 35, dan tandakan pada semi bulatan. Okey, ni bukaan ni adalah je 55 lah. 55 terletak kat titik tengah ni, tandakan pada semi bulatan. Kemudian garis bukan titik tengah ke sini. Okey, kita baru dapat satu titik tangent dekat sini ya. Baru dapat satu. So nak dapat titik tangent pada bulatan yang kecil, kita kena buat garisan selari. Okey, garisan selari. Kita letaklah. Okay, kita kat sini, kita letak. Tarik bulatan yang kecil. Itu. Sini lagi satu titik tangent. Jadi kita akan dapatlah garisan tangent yang menyentuh secara dalam di antara dua bulatan. Okay, terus dapat. Boleh tak? Boleh ya? Boleh. Boleh. Tak susah sangat, senang sajalah. Okay. Selalunya kalau libat dua bulatan memang selalu kita kena sambunglah titik tengah. Okey, kalau dah siap kita akan tengok soalan 18. Okey, soalan 18.
Kita tengok pula soalan 18. Kertas ni dulu. Okay, kita tengok pula soalan 18. Okay, yang ni pun senang saja ni. Tak susah sangat ni. Okay. Boleh nampak lah soalan 18. Okay, untuk soalan 18, dia minta bina satu bulatan yang berjejari 40 mm dan bertangen dengan garisan di titik P. Okay, dia minta bina satu bulatan jejari 40 dan bertangen dengan titik P. Okay, yang ni lagi senang. Sebab apa? Okay, kita cuma perlu bina garisan yang berserenjang lah dekat titik P ataupun yang bersudut 90 darjah. Jadi kita nak buat sudut 90 darjah pada titik P. Dekat sini, pusing. Ataupun tanda aja kiri kanan. Kemudian dekat sebelah kanan, tanda dekat atas, letak dekat sebelah kiri, tanda dekat atas. Macam buat garisan sudut 90 darjah. Sambungkan titik yang kita dapat tadi dari P ke titik persilangan tu. Okey, untuk dapatkan 90 darjah. Okey. Buat sudut 90 darjah. Kemudian buat apa? Kita buat bukaan 40 sebab dia nak bulatan berjejari 40 mm. Buat bukaan 40 plus 40. Letak dekat P. Tandakan dekat sini. Okey. Jadi titik tengah bulatan dekat sini. Dekat P, pusing. Okey. Jadi dah dapatlah bulatan yang berjejari 40 mm. Boleh tak? Saya nak lajukan sikit. Boleh? Boleh. Boleh sebab senang je nak lukis bulatan sahaja. Okey, seterusnya soalan 19. Okey, soalan 19. Okey, untuk soalan 19 ni, okey, dia nak bina satu bulatan berjejari 30 mm, jejari 30, dan bertangen dengan garisan PQ dan juga QR. Jadi bulatan tu dia akan menyentuh kedua-dua garisan ni. Nah, dia duduk dalam ni dah lah. Jadi macam mana kita nak buat? Okay, dia sambungan kedua-dua ni lah, PQ, QR, dia macam membentuk satu sudut lah dekat sini. Jadi kita kena bahagikan sudut ni. Okay. So kita letak kita punya kompas set dekat Q. Letak dekat Q. Okay, buatlah satu bukaan, tak kisah kecil atau besar. Pusingkan macam tu. Supaya dia memotong pada garisan QR dan juga PQ. Okay, lepas tu letak dekat sini tempat dia potong tu. Tandakan satu. Sini. Letak kat sini pula. Tandakan kat sini. Okay, ini maksudnya kita bahagi sudut lah. Okay, kita bahagi sudut. Garis daripada Q ke titik persilangan. Q garis.
Sekarang kita dah siap bahagikan dia punya sudut. Kita dah siap bahagikan dia punya sudut. Lepas tu, maksud dia sudut, kita bahagi sudut ni bersama besar lah, sebahagian atas dan bahagian bawah. Kemudian dia kata jejari dia 30 mm. Jadi apa yang kita nak, yang perlu kita buat untuk jejari 30 mm ni, buat bukaan kompas 30 mm. Bukaan kompas 30 mm. Letak lah. Nak senang, kita letak dekat garisan PQ ni. Kita letak kat contoh dekat sini. Ataupun yang lagi, orang kata apa, lagi berkesan lah, kita buat dulu satu garisan menegak. Pada PQ ni kita akan buat dulu satu garisan menegak. PQ ni kan, buat dulu saya garisan ke atas. Dan saya tandakan ketinggian 30. Ni 30. Kena kat sini contoh dia. Ketinggian 30. Kemudian apa yang kena buat 30 ni, kita akan gariskan memotong. Saya bawa tinggi 30 ni ke sebelah kiri bagi kena garisan pembahagi tadi. Contoh kena dekat sini ya. Kena dekat situ. Ni tinggi dia ni 30 lah sebab kita nak buat jejari 30. Lepas tu kita tak boleh buat bulatan lagi. Kita kena buat garisan yang berserenjang daripada titik dekat sini yang kita baru dapat ni, kita garis ke sini tu kan, ke kedua-dua garisan PQ dengan QR. Jadi saya letak kat titik sini, tandakan. Dia potong dekat sini QR ni. Jadi tengok dia potong dekat mana kita buat lengkok tadi. Tandakan kat sini satu, kat sini pula, tandakan kat sini. Kemudian kita buatlah garisan, satu garisan daripada titik tadi ni. Tujuan kita buat ni sebab kita dapat titik tangent pada garisan QR. Jadi daripada sini ke sinilah dia punya jari dia. Lagi satu kita buat kat bahagian bawah. Letak dekat sini titik tadi. Tandakanlah. Besar sikit. Memotong kat situ. Dan kita buat dia punya garisan. Bila kita dah buat dua garisan berserenjang ni, kita tengoklah dapati ada dua titik daripada garisan ni dekat mana dia memotong garisan PQ dan juga QR. Jadi dengan menggunakan jejari yang kita dah dapat, kita akan buat bulatan. Dia bukaan dia pun tak apa nak melekat. Jadi kita dapatlah buat satu bulatan pada kat sini lah. Jadi syarat dia kena buat pembahagi sudut. Kemudian kita buat garisan tinggi. Tinggi ni berdasarkan jejari dia, nilai jari 30. Garis ke tepi sampai kena garisan pembahagi dua sudut.
Dan kita akan buat dua garisan yang berserenjang. Okay, satu dengan garisan QR, satu dengan garisan PQ. Okay. Boleh tak? Nombor 19. Boleh. Boleh ya? Boleh. Okey, kita boleh sambung ke nombor 20. Kalau dah siap, kita sambung nombor 20. Okey, untuk nombor 20. Okey, untuk nombor 20 ni. Okey, nak bina satu bulatan yang bertangen di titik A dan garisan QR. Okay, nak bina yang bertangen di titik A dan garisan QR. Okay, dia tak bagi dia punya jejari bulatan pun berapa. Cuma dia kata syarat dia, bulatan tu bertangen dengan titik A pada garisan PQ dan juga menyentuh dengan garisan QR. Okay. Kalau dia bagi macam ni, langkah dia sama. Kalau dia bagi bentuk yang ada sudut, kita terus buat pembahagi sudut. Okay. Kita bahagi dua sudut ni terlebih dahulu. Okay, kita bahagi dua sudut. Okay, lepas tu pada titik A, pada titik A kita akan buat garisan yang berserenjang ataupun 90 darjah lah ke atas. Pada titik A, letak dekat titik A, buat garisan yang berserenjang ataupun garisan bersudut 90 darjah lah. Okay, kita tanda. Tu garis ke atas. Okay. Dia kena dekat sini ya. Dia kena garisan pembagi. Dia kena kat titik ni. Kemudian kita nak dapat pula dia kena dekat mana. Dekat garisan QR. Letak dekat sini. Kita akan buat garis serenjang dekat sini pula. Tadi nak buat lengkung pula. Boleh. Dia akan memotor dekat satu dekat sini. Tanda. Satu lagi dekat sini. Kemudian kita buatlah garisan. Okey. Jadi dia memotong garisan QR dekat sini. Kita buat bukaan. Okey. Ada. Okey, jadi kita dapat dah buat bulatan yang bertangen dengan titik A dan juga garisan QR. Okey. Okay, kalau dah siap boleh bagi tahu ataupun kalau saya nak teruskan boleh bagi tahu ah. Dah tak? Boleh terus juga. Boleh terus, okey. Okey, boleh terus. Tak apa, kita teruskan. Okey, untuk soalan 21. 21. Okey, bina satu bulatan yang berjejari 30 mm yang bertangen di titik P dan menyentuh sebelah luar bulatan. Dia kata jejari bulatan tu 30 mm. Dia duduk sebelah luar.
Jadi nak buat dia okay, sambungkan titik tengah bulatan dengan P dan panjangkan. Sambung dengan P, panjangkanlah lebih sikit. Lepas tu kita nak dapatkan titik tengah bulatan tu lah. Okay, titik tengah bulatan tu dia adalah 30. Jadi buat bukaan 30 mm. Letak dekat titik P. Ada dekat sini. Okay, ni jarak dia 30 mm. Kita dapat titik tengah bulatan. Okay, kita dapat titik tengah bulatan. Okay, dah dapat titik tengah bulatan. Kita buatlah. Boleh terus buat bulatan. Okey, terus kita dapatlah bulatan yang berjari 30 mm yang bertangen di titik B menyentuh sebelah luar. Tengok, kita buat ni, bulatan ni berada di sebelah luar bulatan yang satu lagi. Okey. Boleh buat? Boleh. Okey, untuk soalan 22. Diminta bina satu bulatan yang berjari 35 mm yang bertangen di titik P dan menyentuh sebelah dalam bulatan. Sebelum ni dia duduk sebelah luar. Kali ni dia duduk sebelah dalam. Okey, dia duduk di sebelah dalam. Jadi sambungkan titik tengah bulatan dengan titik P. Sambungkan titik tengah bulatan dengan titik P. Okey. Lepas tu, okey, buat bulatan kita buka jari 35. So kita buat bukaan kompas bersaiz 35 mm. Letak dekat titik P. Okey. Letak dekat titik P, jarum dia tandakan pada garisan tadi. Jarak ni 35 lah. Jadi kita letak kat sini pula jarum. Jadi kita buatlah bulatan yang berjari 35. Okey, kali ni kamu tengok dia berada di sebelah dalam bulatan yang besar. Tadi dia berada di sebelah luar, kali ini dia berada di sebelah dalam. Okey. Itu untuk soalan 22. Okey. Okey, dia nak bina satu bulatan yang berjejari 75 mm yang menyentuh di sebelah dalam bulatan P dan bulatan Q. Okey, dia menyentuh di sebelah dalam. Sebelah dalam bulatan P dan bulatan Q. Maksudnya, okey, bulatan yang kita nak lukis ni, kita tak akan lukislah satu bulatan. Kita cuma lukis dia punya lengkung sahaja. Okey, kita akan lukis lengkung saja sebab dia terlalu besar lah. Kalau korang nak lukis bulatan sampai ke bawah ni nanti. Jadi kita cuma lukis lengkung dia sahaja. Sebab dia jari 75. Nampak lah jari 75. Besar kan? Okey, dua bulatan ni kecil lah. Satu 25, satu 20. Okey, jadi macam mana kita nak buat dia? Menggunakan konsep yang kita tengok tadi soalan 21 dengan 22 tadi. Okey, menggunakan konsep yang sama. Okey, dia duduk di sebelah dalam. Dia kata dia duduk di sebelah dalam. Jadi maksud dia dua bulatan ni duduk di sebelah dalam bulatan 75. Jadi bulatan 75 tu besar. Dua bulatan ni berada dekat dalam dia. Jadi lengkung dia mesti ada dekat bahagian sebelah sini lah, ataupun sebelah sini, bergantung macam mana kita nak lukis, sama ada sebelah sini ataupun sebelah sini. Okey, contoh kalau kita nak buat di sebelah atas, kedudukan titik tengah 75 mesti berada dekat bahagian sebelah bawah. Okey, berada di bahagian sebelah bawah sini. So apa yang kita kena buat?
Kita kena ambil nilai jari dia 75. Kita kena tolak nilai jari kedua-dua bulatan yang kecil ni. Tapi kena buat satu-satu ah. Okay, yang pertama kita ambil 75 tolak 20. Okey, 75 tolak 20 kamu akan dapat 55. Betul? Yang ni 75 tolak 25 50. Okey. Satu dapat nilai 55, satu lagi dapat nilai 50. Yang sebelah kiri kita dapat 55, yang sebelah kanan kita dapat 50. Jadi apa yang kita perlu buat? Okey. Untuk sebelah kiri 55 kan, kita buat bukaan kompas 55. Okey, 55. Kemudian kita letak dekat titik tengah bulatan 20 ni. Letak kat titik tengah dia jarum. Dan kita tandakan dekat bahagian bawah ni tempat yang berkemungkinan titik tengah yang kita nak carilah. Titik tengah 75. Yang ni nilai dia adalah 55. Manakala untuk yang di sebelah kanan ni, nilai dia tadi kita dah tolak 50. So buat pula bukaan 50. Okay, 50. Letak dekat Q. Tanda. Okey. Jadi kita akan dapatlah satu titik persilangan. Satu titik persilangan. Untuk dapatkan titik tangent, kita nak buat lengkung. Memang soalan ni kata bina satu bulatan, tapi buat satu bulatan penuh sampai ke bawah. Jadi untuk mendapatkan titik tangent di mana dia bertemu lah ataupun bersilang, mana dia lengkung dia bersilang, kita kena buat satu garisan. Ataupun dua lah. Okey, yang pertama, dari titik persilangan ni, kita akan sambungkan titik tengah bulatan yang sebelah kiri ni dan panjangkan sampai hujung. Ini sambung titik tengah, panjangkan sampai hujung lilitan bulatan. Okay, jadi ini adalah titik tangent yang pertama. Titik tangent yang kedua, ambil titik persilangan, sambungkan dengan titik Q, panjangkan sampai hujung lilitan bulatan sebelah sini. Okay. Jadi tujuan kita buat ni adalah untuk dapat kedudukan titik tangent. Kita tak boleh lah dapat titik persilangan. Okey, terus buka kompas 75 terus pusing. Tak boleh. Lagi kita tak dapat tempat persilangan yang sebenar yang kita nak. Jadi memang kena buat macam ni. Lepas tu baru buat bukaan kompas 75. Letak kat titik persilangan yang kita dapat tadi. Kita pusing. Dia akan kenalah pada kedua-dua tempat yang kita dah dapat ni, ataupun kedua-dua titik tangent yang kita dapat. Dia dapatlah macam ni apa dia. Tengok dia tak boleh lari. Dia mesti kena kat situ. Jadi betul lah kita dah dapat titik tangent yang dikehendaki. Ini untuk sebelah dalam. Dia ada dua. Kalau ada sebelah dalam, mesti satu lagi sebelah luar. Boleh dah? Boleh. Yang lain boleh. Yang lain kalau boleh saya nak sambung 24. Boleh cikgu. Boleh. Kita tengok soalan 24. Untuk soalan 24. Untuk soalan 24. Yang ni bina satu bulatan yang berjejari 35. Bukan buat bulatan lah, kita buat lengkung juga lah. Yang menyentuh di sebelah luar. Yang ni penting, di sebelah luar bulatan P dan bulatan Q. Maksud dia bulatan tu duduk sebelah luar lah. Dia bukan duduk di sebelah dalam. Jadi dua-dua bulatan ni cuma menyentuh je bulatan yang baru yang kita nak lukis nanti. Dia tak merangkumi. Yang tadi yang sebelah dalam dia lagi besar. Ni dia sederhana lah. Maksud dia saiz dia tak terlebih besar dan tak terlebih kecil daripada kedua-dua bulatan ni. Okay, rasa boleh kot nak lukis bulatan semua ni.
Okey, jadi langkah dia hampir sama. Hampir. Sebab apa saya kata hampir? Yang tadi kita tolak kan? Kita tolak nilai jejari. Sebab jari yang besar, tolak jari yang kecil. Kali ini, kita tak perlu tolak. Kita kena tambah. Ya, kalau untuk sebelah luar, kita kena tambah. Jadi, yang ni 30. Kena tambah 35. Akan dapat berapa? 65. Okay, untuk yang sebelah kanan, kita ambil 30. 35. 35 tambah 15. So, kita akan dapat 50. Yang ni 35. Okey. Jadi betul lah. 65 dengan 50. Okey, untuk 65 dan 50, buat bukaan kompas. Untuk sebelah kiri, 65. Okey, 65. Buat bukaan 65. Okey. Kita letak dekat titik tengah P. Tandakan dekat kawasan yang berkemungkinan titik tengah dia. Contoh kat sini. Jarak ni adalah 65. Untuk sebelah kanan, 50. Kita tambah. Okey, 50. Kita letak dekat titik tengah dan tandakan. Okey, kita dapat satu titik persilangan. Okey, dah dapat titik persilangan. Kalau melibatkan bulatan, mesti kena buat garisan. Okey, kita ambil titik persilangan ni, kita sambungkan dengan titik tengah bulatan. Kedua-dua titik tengah bulatan. Tak boleh satu saja, kena dua-dua. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Okey. Oh, garisan saya pun silap ni. Sekali garis. Okey. Satu garis sahat ni lah. Sebelah yang awal tadi tersilap. Okey, jadi tujuan kita buat garisan ni adalah untuk mendapatkan kedudukan titik tangen. Jadi bulatan ataupun lengkung ni patut menyentuh. Okey, bulatan yang baru kita nak lukis tu patut menyentuh kedua-dua bulatan yang ni. Dekat sini satu dan dekat sini satu. So, jejari dia adalah 35. So, buat bukaan 35. Ni boleh lukis lah bulatan. Sebab kecil kalau yang tadi besar. Okay. Letak dekat titik persilangan kita dapat. Kita buat bukaan. Ni kalau nak buat lengkung ataupun nak buat bulatan boleh lah. Boleh lah bulatan sebab dia ruang dia besar. Ini kecil. Okay. Yang ni adalah untuk yang menyentuh di sebelah luar. Okay. Yang menyentuh di sebelah luar. Kalau kamu tengok, dia duduk di sebelah bulatan yang baru kita lukis, berada di luar kedua-dua bulatan ni. Okay. Okay, untuk soalan 25. Okay, bina satu bulatan yang berjejari 50 mm yang menyentuh di sebelah luar bulatan P. Okay, kita tengok jejari dia 50. Dia menyentuh sebelah luar P dan sebelah dalam Q. Untuk P, dia menyentuh sebelah luar. Manakala untuk Q, sebelah dalam. Jadi kena tengok macam nombor 23, 24 tadi. Nombor 23 adalah menyentuh sebelah dalam. Nombor 24 menyentuh sebelah luar. Yang kali ni dia gabungan. Gabungan kedua-duanya. Jadi nak buat macam mana? Kita tengok. Untuk P dia kata menyentuh sebelah luar P. Kalau menyentuh sebelah luar tadi, kita nak tambah ataupun nak tolak nilai jari dia? Tambah. Tambah. Jadi yang ni 50 tambah 25. So, kita akan dapatlah nilai dia 75. Manakala untuk Q, dia berada di sebelah dalam. Sebelah dalam kita kena tolak.
So 50 tolak 20. 30 kita dapat. Okey. Jadi yang ni kita anggap titik dia tu, kita tengok ruang lah. Ruang ni ada banyak bahagian sebelah atas ni. Sebenarnya kita boleh lukis dua. Satu sebahagian atas ataupun bahagian bawah. Tetapi ruang bahagian atas ni lebih banyak. Jadi kita anggaplah titik tengah 50 ni, yang baru kita nak lukis ni, berada dekat bahagian atas. Okey, jadi yang ni kita dah tambah dah. 50 tambah 25, 75. So kita buat bukaan 75. Okey, letak dekat titik P. Tanda lah tempat yang berkemungkinan. So dekat sini 1. Kat sini 50 tolak 20, 30. So, buat bukaan 30. Letak dekat Q. Tanda dekat sini. Okey, kita dapat macam tu. Okey. Dapatlah macam tu. Kemudian apa yang perlu kita buat? Jangan lupa gariskan. Gariskan titik persilangan ni. Yang pertama dengan dengan titik tengah P 1. Yang ni yang sebelah luar. Okey, yang sebelah luar, yang ni sebelah dalam. Titik persilangan dengan Q. Okey. Nampak tak? Kita dah buat garisan. Okey. Tengok dah cara saya garis lah. Satu, saya garis dari sini, kena sini, saya garis sampai hujung. Yang ni cukup sekadar kena P ya. Sebab apa tak sampai hujung? Sebab kita nak sentuh sebelah luar. Yang ni kita garis sampai hujung sebab kita nak menyentuh sebelah dalam. Okey, jadi baru kita buat dia punya bulatan yang berjejari 50. Sepatutnya kena ke sini, dia akan kena sini. Kita cuma buat bahagian lengkung dia saja, kita tak buat habis lah. Macam tu sahaja. Okey, jadi nampak lah. Daripada sini sampai ke sini adalah jarak 50. Sini ke sini pun 50. Cuma untuk bulatan ni dia menyentuh di bahagian dalam. Yang ni dia menyentuh di bahagian luar ataupun secara luar. Okey, boleh? Boleh. Boleh. Okey, kalau boleh tak apa. Last sekali. Soalan 26 ah. Yang last sekali soalan 26. Untuk soalan 26 yang last. Okey, untuk soalan 26. Ini unik sikit. Bina satu bulatan yang melalui titik P dan bertangen di Q. Bulatan ni melalui titik P, dari titik P dan bertangen di Q. Dia unik sikit. Okey. Ni kalau ikut cara yang pertama lah, untuk kalau soalan dia ada JX ataupun RX. Okey. Yang ni kita panggil kaedah dia nak macam kita nak lukis anak panah lah. Sebab apa? Kita tengok. Okey, yang ni titik P dengan bulatan kita tahu titik yang bertangen dia dekat Q. Okey, jadi kita sambungkan P dengan Q. Sambungkan P dengan Q. Okey. Kita bahagi dua ataupun buat bina garisan yang berserenjang. Okey, bahagi dua ataupun bina yang bergarisan berserenjang lah. Di antara P dengan Q ataupun cari titik tengah. Bahasa mudah dia cari titik tengah. Sebab macam ni.
Buat bukaan lebih separuh. Letak dekat P dan kemudian letak pula dekat Q. Okey. Kemudian panjangkan. Mencari dapat sambungkan kedua-dua titik persilangan. Contoh macam tu. Okey. Jadi saya dah buat dah satu garisan yang berserenjang ataupun pembahagi dua PQ. Okey. Lepas tu apa yang ini langkah yang nak habis dah lah. Q sambungkan dengan titik tengah bulatan dan panjangkan bila dah kena titik tengah bulatan, panjangkan sampai kena garisan pembahagi PQ yang kita buat tadi. Kena dekat sini. Okey, kena dekat sini. Okey, titik persilangan ni adalah titik tengah bagi bulatan ataupun lengkung yang kita nak buat lah. Bila kita letak saya kat sini, okey. Yang ni dia tak ada bukaan dia tak ada nilai spesifik lah. Kita ambil ini sebagai titik tengah, kita buka sampai P dan kita akan dapat buat lengkung sampai Q. Okey. Yang ni adalah cara macam kita nak kata, kalau kamu tengok kan, dia nak macam nak buat arrow lah, seolah-olah macam nak buat arrow. Macam kita ni ada bow dia, jadi punya anak panah dia seolah-olah macam tu lah. Okay, jadi panggil kaedah anak panah. Okay, ada